Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia itu antara cadangan yang sering dilontarkan banyak pihak pada ketika ini. Walaupun terdapat banyak ketidakpastian dalam sektor ini, model ekonomi gig telah menunjukkan ketahanan selama masa-masa sukar sebelum ini. Namun perubahan yang berlaku semasa dan selepas pandemik COVID-19 mungkin mempunyai impak jangka panjang yang signifikan pada keberlanjutan ekonomi gig. Dan untuk mengulas lanjut, kita bersama Dr. Y. Chung Hien, merupakan pencarah kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. Y. Bercakap mengenai topik ekonomi gig, mungkin masih ada yang kurang jelas berkenaan sektor ekonomi gig ini. Mungkin Doktor boleh bantu penonton faham serta lihat kepada peluang, trend dan potensi ekonomi gig yang ditawarkan di Malaysia ini. Mungkin ramai yang masih melihat rider sahaja sebagai penggerak dalam sektor ini. Bagaimana Doktor? Ya, terima kasih Nina. Model ekonomi gig ni sebenarnya merupakan satu model ekonomi di mana peluang pekerjaan disediakan. Peluang pekerjaan yang disediakan ini sebenarnya bersifat secara sementara dan tidak tetap, dan juga majikan yang mendapatkan perkhidmatan, syarikat-syarikat mendapatkan perkhidmatan dari pekerja gig ini melalui platform atas talian, dan juga biasanya komitmen kerja adalah begitu singkat, dan mereka ini menawarkan perkhidmatan mereka untuk mengendalikan satu projek yang tidak memerlukan komitmen masa yang lebih panjang, dan juga biasanya pekerja gig ini tidak terikat pada sesebuah firma ataupun sesebuah syarikat, sebab mereka dapat boleh menawarkan perkhidmatan mereka pada masa yang sama kepada beberapa syarikat yang berlainan. Dan juga seperti apa yang kita sedia maklum, biasanya kita tahu pekerja gig ini biasanya dikaitkan dengan tempahan kenderaan melalui apps, dan juga penghantaran barangan. Sebenarnya pekerja gig ini sebenarnya tidak terhad kepada jawatan-jawatan sedemikian. Sebenarnya pekerja seperti accountant, pensyarah, pakar IT, pembangunan kandungan digital, dan juga tukang pipe air juga boleh digelar sebagai pekerja gig. Dan memang potensi ekonomi gig ini di Malaysia ni memang banyak, memang berpotensi besar, di mana Bank Dunia telah pun mengiktirafkan Malaysia sebagai sebuah negara yang berjaya memanfaatkan ekonomi gig ni dan berjaya mencipta banyak peluang pekerjaan, terutama sekali kepada pekerja wanita yang yang perlu memenuhi tanggungjawab keluarga mereka, dan pada masa yang sama mereka haruslah membina kerjaya mereka. Dan juga kalau kita lihat statistik berkenaan dengan MDEX memberikan satu statistik di mana saiz pasaran dalam suku ketiga 2023 ini sebenarnya telah pun mencecah 1.33 bilion, 1.33 bilion, iaitu ia hanya merupakan 80% dari saiz pasaran sepanjang tahun 2022. Maknanya ia akan berkembang lagi, pasaran gig ini akan berkembang lagi. Dan menurut Jabatan Perangkaan Negara pada Januari 2024, kita dapati bahawa untuk memberi satu gambaran betapa banyaknya peluang pekerjaan yang telah pun dicipta di negara kita dalam ekonomi gig ni, kita dapati bahawa penduduk yang bekerja sendiri sebenarnya telah pun meningkat 0.3%, 0.3% pada Januari 2024. Ia merupakan satu peningkatan dari Disember 2023, dan juga ia memang merupakan satu platform untuk mencipta banyak peluang pekerjaan, Nina. Seperti yang Dr. Y kongsikan bahawa sebanyak 1.33 bilion ringgit untuk sektor ini dan telah mencakupi sebanyak 80% pasaran pada 2022 dan dijangka akan berkembang lebih lagi. Dan waktu pandemik COVID-19 kita lihat rider semakin banyak, dan selepas pandemik COVID-19 mungkin kita terpaksa redefine balik apa makna ekonomi gig dan pekerja gig, dan bukan sahaja sekadar gig rider. Dan kalau kita nak fokus kepada gig rider ni, waktu COVID-19 makin banyak gig rider di Malaysia. Namun masuki fasa endemik kita lihat berlaku lambakan. Jadi doktor, bagaimana permasalahan sebegini perlu diatasi? Ya, kalau berlakunya lambakan, maknanya tibalah masa untuk kerajaan untuk mengawal keadaan ini, dan mungkinnya kerajaan haruslah memastikan bahawa mereka-mereka yang menyandang jawatan gig rider ni haruslah dikembalikan dalam pasaran buruh. Sebab mereka ini sebelum mereka menjadi gig workers ni, sebelum ini mereka mungkin mempunyai jawatan mereka sendiri dan mungkin mempunyai kepakaran bidang masing-masing
Disebab COVID mereka kehilangan pekerjaan dan terpaksalah menyandang pekerjaan gig ini. Tapi mereka mempunyai kepakaran masing-masing. Jadi sekiranya kerajaan dapat menetapkan satu keadaan di mana hanya riders yang terpilih sahaja diberi keutamaan pertimbangan kerja. Contohnya ulasan daripada pelanggan. Setiap kali kalau perkhidmatan telah pun ditawarkan, sesungguhnya ya, um, pelanggan akan meletakkan satu ulasan ya, menulis satu ulasan. Jadi riders yang mempunyai ulasan yang baik dari pelanggan akan diberi keutamaan untuk pembaharuan kontrak, dan juga pemeriksaan kesihatan harus dilaksanakan setiap tahun untuk ya, ini sebagai satu syarat ya untuk pembaharuan kontrak. Dan juga tidak kurang pentingnya adalah riders yang mempunyai kelayakan pendidikan yang tinggi itu harus lebih serap semula ke dalam pasaran buruh, dan mereka ini haruslah diwajibkan untuk mendaftarkan diri mereka dalam sistem pemadanan pekerjaan ya, supaya kerajaan dapat memantau di mana mereka sekarang, dan sekiranya wujudnya peluang pekerjaan yang sesuai untuk mereka, maka mereka ini haruslah diserapkan semula ke dalam pasaran buruh ya, untuk menyandang jawatan yang tetap, dan ini dapat mengurangkan lambakan pekerja gig ini ya, Nina. Selain itu, kita tidak hanya mahu memantau daripada segi jumlah pekerja gig rider, tetapi yang kita mempunyai kriteria yang telah memiliki kriteria tertentu agar mereka dipilih dan meneruskan keberlanjutan mereka dalam sektor ini. Mungkin kita nak lihat kepada skim perlindungan sosial yang lebih baik serta gaji yang lebih terjamin, kerana cabaran besar dalam sektor ini pada ketika ini adalah gaji yang lebih tinggi. Bagaimana pandangan doktor? Ya betul. Kalau kita lihat ya, riders ni sebenarnya pekerjaan mereka tidak stabil, dan juga sumber pendapatan mereka tidak stabil. Jadi mereka ini kurang didedahkan dengan perlindungan sosial dan tidak mendapat manfaat seperti pekerja-pekerja tetap ya. Jadi dengan itu ini akan menyebabkan mereka kurang diberikan peluang ya untuk mendapat pinjaman dari bank, sebab kalau kita nak dapatkan pinjaman dari bank, kita haruslah menunjukkan slip gaji kita, dan kita haruslah menunjukkan bahawa, membuktikan bahawa kita mempunyai satu sumber aliran ya pendapatan yang konsisten ya untuk kita membayar pinjaman bank ni. Jadi mungkin ya tibalah masa untuk kerajaan ni untuk memberikan latihan yang berkaitan dengan bidang kepakaran riders ni, supaya mereka ni dapat kembali ke alam pekerjaan untuk menyandang jawatan yang lebih tetap, dan juga mempunyai perlindungan sosial dan juga EPF ya, simpanan masa tua seperti apa yang kita nikmati sekarang. Dan selain itu kerajaan haruslah menetapkan satu perundangan ya, perundangan yang baharu di mana kerajaan haruslah menetapkan piawaian yang minimum ya untuk pekerja gig ni. Dalam piawaian yang minimum ini, mungkin kerajaan boleh menetapkan upah yang minimum ataupun gaji asas ya yang minimum yang harus dibayar kepada pekerja gig ni, sekiranya mereka ini memperolehi gaji yang kurang daripada gaji minimum, upah minimum negara kita. Okey, mungkin gaji asas tu haruslah ditetapkan untuk mereka. Dan selain itu, mungkin tibalah masa untuk kerajaan mempertimbangkan mana nak menukar status ya pekerja gig ini kepada status pekerja tetap. Sebab ini merupakan satu pekerjaan yang sementara sahaja, dan mungkin di masa hadapan pekerja gig ni haruslah diterima masuk ataupun dikembalikan semula ke dalam alam pekerjaan, dan juga menyandang pekerja yang tetap. Jadi di sini perundangan ini harus meletakkan satu garis panduan di mana pekerja gig ni haruslah ditukarkan semula ke status pekerja tetap, dan garis panduan harus diletakkan dan diberikan macam mana cara ya untuk mengembalikan pekerja gig ini untuk menyandang jawatan yang tetap. Dan juga untuk melindungi pekerja gig dari layanan yang kurang adil ni, mungkinnya kadang-kadang ya pekerja gig ini ditindas, ataupun kalau mereka tidak menjawab panggilan dan juga email di luar waktu kerja, mungkin mereka mendapat ulasan yang kurang baik, dan piawaian minimum ini haruslah berupaya untuk melindungi pekerja gig dari layanan yang kurang adil ini. Dan juga pada masa yang sama untuk memberikan perlindungan sosial, mungkin ya piawaian yang minimum ini haruslah meletakkan satu garis panduan di mana perlindungan insurans nyawa dan juga perlindungan
kemalangan dan juga jagaan kesihatan haruslah diberikan. Dan pada masa yang sama, simpanan masa tua haruslah disumbangkan. Ya, sebahagian daripada simpanan masa tua itu haruslah disumbangkan dari pengusaha pelantar digital ini. Jadi haruslah diingatkan bahawa sekiranya piawaian minimum ini haruslah ditetapkan oleh kerajaan, maka kita akan menjangkakan bahawa perkhidmatan barangan dan perkhidmatan, ya, mungkin harga barangan dan perkhidmatan ini mungkin akan melampung harga dia. Ya, harga akan meningkat dan mungkin kerajaan tibalah masa untuk kerajaan untuk mengawal peningkatan harga ini, sekiranya kerajaan ingin meletakkan satu piawaian minimum untuk membantu meningkatkan kebajikan pekerja gig ini. Nina? Seperti yang Dr. Y kongsikan, iaitu Ya. antara garis panduan perundungan dan piawaian, adakah segala ini dapat diselesaikan dan dilaksanakan menerusi penubuhan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia? Adakah ini menjadi landasan penting dalam mengukuhkan lagi ekosistem ekonomi gig di negara ini? Ya, memang ia akan mengukuhkan lagi ekosistem pekerja gig di negara kita ini, sebab perlindungan ini adalah penting, sangat penting, dan perlindungan ini sebenarnya dinikmati oleh pekerja tetap yang bukan gig. Sekiranya perlindungan ini tidak dapat dinikmati, maka ia tidak dapat kita kata memastikan keberlangsungan ekonomi gig ini. Dan seperti apa yang saya nyatakan tadi, ekonomi gig negara kita sedang membangun, ya, dengan pesatnya, dan juga saiz pasaran semakin meningkat. Sekiranya perlindungan tidak diberikan kepada pekerja gig ini, maka kebajikan mereka tidak dapat dilindungi, dan mungkin ada dalam kalangan mereka yang memilih untuk tidak menceburi bidang ekonomi gig ini. Dan sekiranya permintaan dari pelanggan memang meningkat, ya, permintaan dari pengguna memang meningkat, ya, dan sekiranya perlindungan tidak diberikan, maka macam mana permintaan yang meningkat dari pengguna ini dapat dipenuhi, ya, dipenuhi. Jadi dengan itu saya rasa perlindungan ini adalah amat penting untuk memastikan ataupun memastikan keberlangsungan ekonomi gig di negara kita. Nina. Dan seperti yang Dr. Y kongsikan juga, iaitu ekonomi gig sedang membangun dan saiz pasaran semakin meningkat. Cuma banyak perlu kita teliti daripada segi perundangan, piawaian, garis panduan dan juga iaitu perlindungan agar kita dapat kukuhkan lagi ekosistem ekonomi gig di negara ini. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Y Cheung Ken, merupakan pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia. Sudah tentu semua perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani.